wabarakatuh. Salam Ramadan, hari yang ke-24 Ramadan. Alhamdulillah, khabar semua sahabat-sahabat sekalian. Kita berada di live page OC HQ. Hari ini tajuk kita yang indah-indah sahaja, iaitu banner hidup indah. Okay, so kita pun bersama dengan doktor yang indah juga, Dr. Amir Aris. Okey, sebelum tu sempena kita menanti sahabat-sahabat sekalian masuk, mungkin kita beri masa seminit atau 2 minit untuk kawan-kawan lain masuk dan bantu kita share, ramai-ramai. Hari ini kita nak bagi juga RM10 kepada 5 orang yang terpilih. RM10 untuk 5 orang yang terpilih. Semalam pun kita ada live dan kita dah bagi kepada 5 orang RM10. Tahniah kepada yang mendapat orang kata bertuah niah. Okey. Okey, apa khabar Dr. Amir? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa cukup Alhamdulillah, masih lagi rezeki yang cukup. Alhamdulillah, okey. So bantu kami semua sahabat-sahabat untuk kita share ramai-ramai di page OCHQ. Di page OCHQ. Alhamdulillah dah ada yang share. Jom masuk-masuk tengok. Bantu share. Okey, hari ni tajuk kita apa ni? Banner hidup indah bersama OC. Kenapa hidup indah bersama OC? Okey, Dr. Amir pun antara pengguna OC juga. Sebab tu kita panggil beliau kat sini supaya beliau pun boleh bercerita juga bagaimana hidup beliau dan keluarga menjadi indah bila minum OC ni. Betul tak Dr. Amir? Ya. Nanti kita share. Puan Aniza Datuk Ishak tanya Dr. Amir, apa khabar Doktor? Waalaikumsalam. Baik Puan Aniza, apa khabar? Orang Penang. Puan Aniza ni anak murid Dr. Amir dalam NLP kan? Alhamdulillah. Belajar masa COVID hari tu kan? Masa orang kata pintu-pintu nak ke PKP tu kan? Betul-betul habis lusanya PKP. Itulah Alhamdulillah. Dapat juga sertifikat NLP. Bukan senang orang kata ni, dah lah belajar dia. Saya pun tengok, saya join kelas tu tak habis lah kan. Macam membantu saja tengok, ya Allah beratnya topik-topik dia kan. Tapi Alhamdulillah tengok power lah diorang ni boleh grad, boleh lulus dengan cemerlang. Okay, Assalamualaikum Dr. Sharifah Azmah, terima kasih. Okay, jomlah kita start Dr. Amir. Sementara tunggu kawan-kawan lain masuk. Okay. Yeah. So Dr. Amir, ceritalah dulu pasal indah tu, apa indah tu? Indah. Hidup indah, apa hidup indah tu? Indah. Kalau kita lemparkan soalan apakah maksud indah kepada ramai orang, pastinya berbeza-beza kan. Ada orang kata indah itu bila saya punya kekayaan, harta. Ada orang kata indah itu bila saya punya kuasa. Indah itu ada orang kata punya duit yang banyak. Indah itu punya kuasa. Indah itu punya banyak pengikut yang ramai. Semua itu sangat bergantung kepada makna yang kita berikan tentang satu perkataan. Perkataan itu sendiri tak ada maksud, kita yang memberi maksud. Kan? Ada orang kata api itu panas. API panas. Cuba kita pegang API, tak panas sebenarnya. Kan? Kalau kita kata api itu sejuk tu pun tak semestinya sejuk jadi panas. Bingung kita. Jadi maknanya saya nak bagi tahu. Makna apa pun perkataan yang ada dalam fikiran kita bergantung kepada makna yang kita berikan. So, hari ini kita nak share yang dikatakan indah tu yang bagaimana? Yang dikatakan indah tu yang bagaimana? Saya nampak rakan-rakan kita Tengku Nur. Assalamualaikum. Salam Tengku Nur. Terima kasih. Tadi Tengku Nur ada dekat perkongsian sebelum ini, dia terus masuk ke kolam yang sekarang ini. Wah, Tengku Nur ni memang apa dia? Mana tu?
Saya dimaklumkan ada kawan saya daripada Singapura, Cui Nyok. Mana dia ni? Saya tak nampak. Ada terima kasih Cui Nyok. Join kita, international kita hari ni. Cui Nyok ni kalau boleh nampak kat situ, dia ni sahabat kami waktu sekolah menengah dulu. Ni sahabat isteri saya lah. Baru ni datang ke rumah saya, tidur 2-3 malam di sini. Dan itulah adanya. InsyaAllah kita sebarkan kasih sayang sampai ke Singapura. Dan balik kepada persoalan kita, makna hidup indah. Saya ni, saya cakap dengan Puan Saleha. Barangkali saya juga jadi host. Saya dilatih untuk bertanya soalan. So stand by. Puan Saleha, nak tanya. Hidup indah kepada Puan Saleha tu apa? Lah, tu dia patutnya tanyalah audiens kat luar. Seronok saya. Dia buat nakal dia dah. Okey, tajuk kita hari ni banner hidup indah bersama OCOC. So, alhamdulillah OCOC ni dah setahun daripada 2018 bulan 7, 2019 bulan 7, so kan 2020 bulan 5 dah hampir 2 tahun. So alhamdulillah kita pun ramai dapat banyak dapat feedback pada mak-mak, anak-anak yang mana dulu kan Dr. Ami kan mereka anak-anak yang tak siap pergi sekolah, tak boleh fokus belajar, asyik mengantuk. So pada saya lah bila nak didefinisikan dengan banner hidup indah bersama OCOC, hidup saya menjadi indah sebab ialah saya antara pengurusan dalam OCOC. Bila kita dapat menyebarkan lebih banyak kebaikan dan melihat ramai orang yang orang kata daripada hidupnya kegelapan menjadi cahaya terang benderang, cewa gitu. Kan bersama dengan OCOC lah. So alhamdulillah ramai dapat manfaat. Kalau boleh ada sahabat-sahabat dekat sini yang dah pernah minum OCOC dan biasa dengan OCOC, boleh type apakah perubahan dalam hidup yang lebih indah yang kita nak. Jadi hari ni kita tak nak orang kata tadi cakap dengan Dr. Amir, tak naklah cerita pasal benda buruk-buruk, orang sana tu, orang sini mati, orang tak nak. Kita nak cerita indah-indah je supaya dalam subconscious mind kita ni ada benda yang indah-indah. Betul tak Dr. Amir? Oh, luar biasa. Teruskan. Saya suka sangat Ya benda ni. Allah. Aku dengan Dr. Amir ni. Baik, ramai-ramai bantu kami share. Alhamdulillah view kita dah naik. Tadi ada 10, sekarang dah naik 25. Ya, Arisa Ira, kami nampak komen tu, boleh bantu kami lagi share pada grup-grup supaya ramai orang dapat benda yang indah-indah dalam hidup mereka. Apatah lagi dalam 10 Lailatul Qadar ni orang kata kita berqiyamul lail, kita berqiyam di malam hari, kerana apa? Kerana kita ingin mendapatkan hidup yang indah-indah di dunia dan akhirat. Wah gitu kau, macam ustazah pula. Luar biasa, alhamdulillah. Okay, so boleh tak kawan-kawan kat sini komen bagaimana hidup mereka indah apabila mereka mula minum dan consume OCOC. Boleh cerita mungkin dulu anak saya tak ni, sekarang dah begini, dulu saya cepat stres, sekarang saya dah cool down. Sebab orang kata kalau dalam NLP pun kita ada cara bagaimana kita nak menguruskan stres. So dalam OCOC ni apa yang formulasi Dr. Rizal buat ialah dengan minuman OCOC ni dia mampu memberi menurunkan kadar level stres dan meningkatkan kadar serotonin, hormon yang kortisol yang stres boleh diturunkan dengan meminum dark chocolate 70%. Itu research daripada jurnal-jurnal kajian mengenai dark chocolate. Okay, tu ada dia Dr. Rose Ruziana Samad. Saya sangat jatuh cinta dengan OCOC. Dr. Amir dah tahu tak macam mana jatuh cintanya dia, Dr. Rose ni. Okay, Dr. Rose ni adalah kita punya top 1 lah agent. So dia pun semalam baru diumumkan mendapat collection sales dia dengan OCOC sebanyak 250,000 sales dia. So dia berjaya menjadi super agent Ruby. So tu dia. So dia ni dia pun pensyarah dekat satu universiti swasta mengajar finance dan ekonomi. Dr. Rose ni bila JNT datang ataupun bila stok dia habis kat rumah, dia mula susah hati. So bila JNT datang dia boleh lari bunyi van JNT ke kan, dia boleh lari, lepas tu dia
peluk OC-OC tu. Contohnya ni OC-OC kan, otak tu dia peluk je. Sebab dia orang kata macam orang bercinta lah. So sebab tu mungkin vibration dia yang baik tu bila dia membuat sesuatu dengan cinta, passion, vibration cinta tu ada, maka sebab itulah jualan dia melonjak-lonjak setiap bulan 5 figure. Okay? Wow. So Dr. Amir, apa hidup indah bersama OC-OC? Tajuk diberikan pagi tadi, bukan pagi tadi, 5 minit sudah, banner hidup indah dengan OC-OC. Wow, macam mana saya nak cakap ni? Okay, saya adalah pengguna OC-OC. Sejak sekian lama, saya sekeluarga adalah pengguna setia OC-OC. Kenapa saya nak cerita satu benda best pasal Dr. Amir dan anak-anak dia. Tapi bagi Dr. Amir dulu cerita. Cerita apa tu? Tak. Ya, Dr. Amir ceritalah dulu dengan OC-OC ni, dengan keluarga, apa benda perubahan dia. Okay. OC-OC, saya selalu cakap bahawa kadang-kadang kita sedar bahawa produk itu memang bagus. Kita sedar produk itu, tapi kita tak nak guna lagi. Betul. Kenapa? Sebab kita mungkin tahu tapi tak percaya. Okay. That's tu, tahu tapi tak percaya. Dia punya teori ialah I see what I believe or I believe what I see. Wow. Boleh type kan? Ni perkataan hebat-hebat daripada Dr. Amir ni, kena cepat sikit. Kalau tak hilang sekarang. Kepada saya, secara personal, Puan Saliha, saya I see what I believe. You see what you believe. You believe bukan what you see. I see what I believe. I see what I believe. I think what I believe. Ya. Pastinya kita boleh Google saja apa kebaikan bahan-bahan yang ada dalam OC-OC. Kita boleh Google dan itu adalah fakta sains. Tetapi masih lagi kita tak percaya walaupun fakta sains itu adalah sains. Jadi apa yang menjadikan kita percaya kepada fakta sains, ada satu lagi sudut nilai yang kita perlu faham. Saya menggunakan OC-OC sebab saya percaya kepada orang yang develop OC-OC. Siapa orang tu? Mana sebut? Saya percaya duduk sebumbung, sepengajian, mengenali hati budi, kesungguhan, jihadnya untuk bantu umat Islam. Dan satu nilai yang diterjemahkan kepada OC-OC ini adalah satu bentuk kasih sayang yang nak disebarkan. Pada saya ini satu wow. Maka kerana nilai itu menjadikan saya percaya apa yang saya lihat. Saya lihat apa yang saya percaya. I see what I believe. Jadi saya pun guna. Dan saya masih ingat Adam, anak saya yang sulung ni, ketika lagi 2 bulan dia nak exam UPSR, dia adalah pelajar yang sangat aktif, dia ketua pelajar, banyak perkara yang dia lakukan. So maknanya dari sudut akademik tu bila 2 bulan lagi ada sedikit cabaran. Jadi apa yang saya buat ialah sebagai usaha, saya beli OC-OC. 2 bulan konsisten. Dan alhamdulillah dengan usaha-usaha lain yang digabung jalinkan, OC-OC yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan otak, dan akhirnya dari segi pencapaian akademik Adam di UPSR, alhamdulillah pada percubaan dia dapat 2A, tetapi bila UPSR betul dia dapat 5A1B. Dan inilah satu usaha yang saya dan isteri lakukan, dan alhamdulillah menerbitkan rasa bahagia. Dan kerana itu kasih sayang yang disebut oleh owner kepada OC-OC ni, saya lebarkan kepada rakan-rakan saya yang lain. Mudah-mudahan dia bermanfaat, dan sebagai buktinya saya telah menjadi pengguna setia kepada OC-OC. Kalau anda ingin Tami ada cerita pasal tidur sebantal, minum satu straw dengan founder OC-OC kan? So minum satu straw. Saya sebutkan tadi sebumbung, sepengajian, sestraw. Nampaknya owner tu kena jawab lah, pernah ke tak pernah. Saya nak sebut, tak sampai hati. Okay,
Dr. Amir juga merupakan sahabat seperguruan NLP dengan Dr. Rizal Abu Bakar, iaitu founder kepada OCOC, ataupun orang yang Dr. Rizal dia tak suka sebut founder, dia sebut orang yang memformulasikan OCOC. So kalau boleh saya tunjuk dulu kotak dia, ada muka Dr. Rizal ni. So inilah orang kata mana kamera aku ni. Okay, dapat tak? Macam saya ingat je, okay. So inilah Dr. Rizal Abu Bakar, orang yang memformulasikan minuman OCOC ini, okay. So sahabat-sahabat semua yang tertanya-tanya apa itu OCOC, boleh pergi pada www.ococ.my untuk tahu apa itu OCOC, dan mungkin boleh juga kontak Dr. Amir atau tim-tim kami, mungkin akan bagi link WhatsApp dan sebagainya. Dr. Amir nak bagi link WhatsApp ke? Boleh. Sesiapa yang rasa percaya dengan apa yang saya cakap, tolong hubungi saya untuk dapatkan produk-produk. Wah, saya pula macam ejen kan. Jangan cari saya, cari saya. Tak, mungkin orang nak tanya Dr. Amir sebab mungkin orang percaya pada Dr. Amir. Saya Dr. Amir percaya pada Dr. Rizal. Dr. Rizal, Dr. Amir percaya pada Dr. Rizal, kawan-kawan Dr. Amir percaya pada Dr. Amir. Jadi mungkin sahabat-sahabat Dr. Amir nak bertanya direct, atau mungkin kawan-kawan kat sini yang menonton nak tanya direct, boleh juga tanya Dr. Amir, tak ada masalah. InsyaAllah Dr. Amir membantu dengan setulus hatinya. Okay, terima kasih. So itu cerita pasal anak Dr. Amir. So kalau okay, jadi sekarang ni ada soalan yang ditanya, macam mana nak bina rasa percaya tu? Bina percaya? Macam mana nak bina percaya? Macam mana nak percaya tu? Macam mana nak bina rasa percaya tu? Dia dah tahu tapi tak percaya. So macam mana nak bina? Dah bagi tunjuk sains pun dia tak nak. Ataupun benda ni dia ada berkaitan dengan macam cara dalam NLP kan dia ada macam VAK tu kan, atau cara informasi kita nak bagi dia tu kena similar dengan cara dia dapatkan info tu, Dr. Amir. Macam mana nak bangunkan kepercayaan macam mana nak bangunkan kepercayaan. Ramai orang kadang-kadang dia dah tergantuk bawah tengadah. Waktu-waktu kecemasan dah tak ada pilihan baru nak mencuba. Apa kata dengan menggunakan kuasa memilih, memberi makna yang berbeza dan buat keputusan sekarang dan rasakan perbezaannya. Kadang-kadang tak perlu tanya, okey ke tak okey, buat saja dulu, just do it, dan kita tengok apa berlaku. Dan ramai orang yang berjaya sebenarnya melalui suasana seperti itu. Contohnya dia berjaya. Kenapa dia berjaya? Tiba-tiba dia pun cakap, macam kisah buaya tu. Ingat kisah buaya? Kisah buaya? Maharaja kata, saya akan bagi hadiah siapa yang mampu menyeberangi sungai. Kan? Tak pernah dengar pun Dr. Amir, cuba cerita. Ini cerita kanak-kanak. Saya dulu baca kisah Nabi pahlawan, tak baca buku kanak-kanak ni. Oh ya Allah Ustazah, Alhamdulillah. Nanti share pasal tu tadi. Okay, saya nak share cerita macam mana just do it ini boleh mendatangkan kepercayaan. Apabila satu hari raja offer siapa yang hari kelahiran raja, dia kata siapa yang mampu menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya-buaya yang banyak ni, maka dia bagikan hadiah. Hadiahnya jadi menantu raja. Jadi seorang pemuda pun terjun. Tiba-tiba buaya pun serang, makan pemuda itu, berdarah-darah air dalam tu, menyembur-nyembur darah, kena gigit dengan buaya yang banyak dalam sungai. Jadi semua orang takut. Siapa lagi? Pemuda pun terjun yang kedua pun kena makan dengan buaya. Tiba-tiba ada seorang pemuda terjun dan dia pun benar sampai ke tebing sana. Bila sampai ke tebing sana, semua orang yang menyaksikan tu tepuk tangan. Tepuk tangan dan raja pun panggil, dia kata okey. Sekarang ni bukan saja menjadi menantu aku sebagai menantu raja, kau mintalah apa saja yang kau nak minta. Apa kata pemuda ni? Dia kata saya tak nak apa-apa tuanku, yang saya nak tahu siapa yang tolak saya masuk dalam sungai. Sama macam kita tak tahu. Tiba-tiba je kita tercuba termakan OCOC dan Alhamdulillah kesannya, rezekinya Allah tunjukkan bahawa ada kebaikan di situ. Dan bermula saja kita percaya. Sometimes begitu. Dan of course lah tanggungjawab ejen-ejen marketing untuk memberikan penerangan, pendedahan ataupun pengetahuan tentang produk ini sangat penting. Tetapi kadang-kadang ada waktu, circumstances yang on the spot kita termasuk dan kita merasa dan
dapat manfaatnya. So apa kata kita bina kepercayaan dengan kita cuba dulu tanpa fikir. Tapi kenapa ada orang rasa teragak-agak? Kenapa orang masih teragak-agak? Kerana dia belum nampak buktinya, dia belum merasa buktinya, kan? Contohnya macam ni lah saya nak beritahu kan. Kalau kita tak pernah rasa masinnya garam, macam mana dia nak boleh terangkan masin tu macam mana? Dia kena rasa dulu garam tu, baru dia tahu masinnya macam mana. So nak tahu hebatnya produk ni kena rasa. Gitu. Okay, best tu. Okay, yang tadi saya nak sambung cerita pasal anak Dr. Amir. Saya perasan anak Dr. Amir, Adam, dia dah tingkatan 1 kan? Betul? Dia tingkatan 1. Sekarang dia tingkatan 1, tapi dia pun ada join NLP certificate. Maksudnya keberanian dia, bagaimana Dr. Amir melontarkan, maksudnya menanam keyakinan diri yang tinggi pada anak. Lagi satu, si kerenteng tu, mungkin dia dah besar kot sekarang. Masa saya jumpa dia, masa saya jumpa dia 4 tahun lepas. Okay. Dia. Sekarang umur dia berapa? Dia dah jam 4. Adam tingkatan 1. Sekarang dia dah jam 4. So masa saya jumpa dia 4 tahun lepas tu kan, dekat airport saya duk main je rambut dia tu, saya panggil si kerenteng. Minta maaf dia. Okay. Mana? Dekat airport Langkawi. Yes, okay. So saya ada nampak dia yang Dr. Amir share, dia masuk TV buat resepi. Oh, okay. So macam tahap keyakinan diri anak-anak Dr. Amir ni sangat indah dan wow. So macam mana kita ibu bapa ni nak anak-anak kita macam tu. Maksudnya ada keyakinan diri yang tinggi, tak takut-takut. Ada anak kan bila kita suruh buat sikit, tak nak, takut. So macam mana? Alhamdulillah, saya rasa tak adalah tips yang luar biasa sangat. Pada saya itu rezeki. Walau bagaimanapun sedikit sebanyak apa yang kami usahakan ni memang daripada kecil, barangkali saya ni gen NLP kan. Jadi pendekatan yang kita gunakan tu sedikit sebanyak tentang NLP dan rupa-rupanya ada kebenaran yang luar biasa. Pada peringkat awal saya belajar, saya tahu pasal teori NLP. Tapi bila kita amalkan apa yang kita faham, baru dia rasa we earn that knowledge. Kan? Contohnya kalau Adam visual, dia ni auditory. Auditory ni kalau dia cepat tangkap apa yang dia dengar. Abang dia baca apa saja, poetry ke ataupun apa nama saya lupa. Dia baca surah ke 10 ayat pertama Kahfi, dia dengar saja. Dia boleh ulang semula. Saya pun macam terkejut, tapi kekuatan auditory dia menjadikan kelebihan kepada dia. Saya bersyukur dan saya akan pastikan insya-Allah menggunakan kelebihan itu untuk kebaikan bersama. Dan Adam dalam proses, alhamdulillah sejak 4-5 tahun sudah saya berbincang dengan Adam. Waktu tu Adam masih sekolah rendah, darjah 3, darjah 4. Tapi dah bercakap dengan dia, why not Adam menjadi NLP termuda di Malaysia, barangkali di dunia. Dan tahun ini tercapai hasrat itu. Pada ketika usia dia 13 tahun, dia telah selesai mengikuti certification basic NLP practitioner dengan jayanya. Dan saya harap ada sesuatu yang luar biasa berlaku kepada Adam sebagai diri dia dan memberi manfaat kepada orang lain. Saya nak cerita kat situ je lah kot. Tak dengar suara Puan Salihah? Dengar tak? Baru dengar. Yes. Okay, so maksudnya Adam masa dia join NLP 5 hari tu, NLP certification 5 hari tu, dia 6. boleh hafal semua teknik. 6 hari. So dia boleh hafal semua teknik-teknik tu semua. Alhamdulillah. Great, amazing. Okay. So mungkin ada yang nak ada yang cakap kat sini, Dr. Ros kata, wow, at the age of 13 kan masa tu. Yeah. Dia join NLP baru ni kan?
Tapi Doktor Amir menanamkan pada dia untuk pencapaian tu waktu bila? Masa dia sekolah rendah lagi, darjah 3, darjah 4, saya dah sebut, dah bercakap-cakap tentang ini. Maksudnya dah letak. Maksudnya dah masukkan dalam dia punya subconscious mind lah. Adam nanti Adam dah besar buat NLP certificate. Yes. Tapi belum besar lagi dia dah buat dah. Itulah. Alhamdulillah. Dan apa yang saya maksudnya mungkin Dr. Amir masa tu target umur dia mungkin 17, 18? Tak, saya target memang seawal tingkatan 1. Sebenarnya darjah 6 saya nak hantar dah. Tapi darjah 6 tu saya rasa dia tengah sibuk dengan UPSR, jadi saya tak kacau dia di situ. Tapi tingkatan 1 memang kami bersetuju, satu keluarga dah pasang niat itu, termasuklah ibu dia. Dah set benda tu, dan salah satu Adam decide untuk bersekolah berdekatan dengan rumah tanpa asrama, salah satunya untuk mengambil peluang dan ruang untuk belajar di hujung minggu tentang perkara-perkara seperti ini, memahami manusia, minda manusia dan sebagainya. Dan agenda dah tercapai. Wow. So maksudnya kalau dia pergi universiti dia akan terbatas, kalau dia pergi asrama dia akan terbatas dengan jadual di sekolah. Tapi sekarang Dr. Amir menyediakan anak untuk menjadi 5 tahun ke depan lebih daripada apa yang dia ada sekarang. Apakah benda ni, saya pernah jumpa anak-anak yang genius macam ni, yang kalau dulu Sufia yang menggemparkan dunia dan juga Malaysia ni, Sufia yang umur genius, ingat tak Dr. Amir cerita Sufia ni? Yang ada yang genius maths, lepas tu dia jadi satu benda yang tak best lah dekat luar negara. Bukan kebetulan masa dekat UIA, family dia masa tu dia okey lagi, family dia semua datang di UIA. Masa tu saya tahun 2 di UIA, muda lagi, sekarang muda juga. Masa tu umur 22, so saya dengar talk mereka. So daripada situ saya berkawan dengan mereka sampai sekarang lah, dengan kakak dia Aisyah, abang dia Iskandar, Ihsan dan juga Sabrina. Masa tu anak dia yang bongsu Sabrina berusia 3 atau 5 tahun tak silap saya, dan dia sebenarnya sudah dapat tawaran untuk masuk ke universiti masa dia umur 5 tahun. So orang kata genius. Jadi saya nak tanya, contohnya macam anak Dr. Amir dah siapkan dia untuk 5 tahun ke depan. So apakah dia ada menemui rasa macam this is my current situation and this is my future situation. So apa yang berlaku pada dia sekarang ialah dia kena mencapai yang 5 tahun lagi. Apakah ada berlaku konflik kat situ Dr. Amir? Jawapan jujurnya mesti ada. Jujurnya, apa yang dalam fikiran saya, apa yang ada dalam fikiran ibu dia, apa yang ada dalam fikiran Adam juga, ada sedikit perbezaan di sana sini. Dan pada saya itu normal. Saya punya dalam fikiran, saya kata, Adam, apa kata Adam jadi orang yang faham pasal orang agama, boleh jadi hafiz yang faham agama, hadis dan sebagainya. Itu saya. Kan? Ibu dia pula, ibu dia kata, Adam, why not cuba Adam fikir-fikirkan, Adam jadi seorang yang hafiz tetapi boleh jadi teknokrat yang luar biasa. Kemudian Adam pula terdiam. Ayah cakap macam ni, ibu cakap macam ni. Ini konflik yang normal lah pada saya. Lepas tu dia pun tengok ibu Adam dengan ayah Adam pun, dia pun berbincang. Begini, begitu, begini, sana ke sini ideanya. Adam hanya perhatikan saja. Dan akhirnya dalam persetujuan bersama, isteri saya kata, okey, semuanya baik belaka. Apa kata kita berikan privilege ini kepada Adam untuk memilih mana yang dia selesa, dia nak jadi apa. Tapi akhirnya bila saya tanya, Adam nak jadi apa? Adam nak jadi macam ayah, Adam nak jadi profesor bidang psikologi macam Dr. Rizal. Clinical psychology dia sebut. Abang nak jadi macam Dr. Rizal. Okey. Ayah akan sokong apa yang dia sebut perkataan psikologi ke? Dia sebut clinical psychology. Masya Allah,
Saya umur 19 tahun ditawarkan psikologi pun tak tahu apa itu psikologi. Yes, itu yang menarik. Saya bercakap awal-awal lah. Pertama dulu, dia kata nak jadi pensyarah, nak jadi pensyarah, jadi profesor. Walaupun saya belum lagi profesor, tapi dia kata nak jadi pensyarah, nak jadi profesor psikologi masa tu. Tetapi ketika dia masuk darjah 5, darjah 6, masuk kelab muda, doktor muda sekolah, dia terpilih sebagai wakil sekolah dan di situ ditanya. Ini saya tengok live masa tu pertandingan tu. Apabila panel tanya, Adam, you nak jadi apa? Saya nak jadi doktor clinical psychologist. Saya pun tergamam. Clinical psychologist. Mana dia tahu? Bila balik tanya, selalu dengar Dr. Rizal cakap nak jadi macam dia, clinical psychology. Okey. Wow. Okey. Dan saya dipahamkan Dr. Rizal antara orang Melayu Islam yang terpilih ataupun mempunyai PhD dalam clinical psychology. Dan lebih lagi mak Adam sokong, ibu Adam sokong sebab belajar psikologi bermula daripada UIA sebab mak daripada UIA. Dr. Rizal UIA. Saya UTM. Ya, masa tu macam tak puati lah. Tapi kita faham psikologi, Adam minat psikologi, dia suka memahami manusia. Maka apa yang kami plan daripada dia darjah 4, darjah 5 sebenarnya memang dah di to-do list kami bersama. Jadi NLP ini sebahagian daripada ilmu yang saya yakin dan Adam yakin bahawa dia mesti belajar sebelum dia betul-betul belajar tentang hal psikologi. Betul. Kerana NLP adalah teknik, psikologi adalah teori. Ya. Dan sekarang banyak dah. Ada orang tanya saya banyaklah, NLP ni ada ke saintifiknya? Ada ke orang buat? Kadang-kadang kita nak jawab pun perspektif dia nak dapat jawapan tu bukan sebab dia nak tahu jawapan, sebab dia tak setuju. Jadi saya bini type aja dekat Google Scholar, type NLP, banyak sangat kajian secara akademik dah dibuat, kan? Ya. Okay, menarik tu. So kita dah bersiaran selama 32 minit dah, Dr. Amir. Dah nak habis ke? Okay, ada soalan nak tanya Dr. Amir, kita boleh jawab. Ada soalan yang tanya, so siapa yang bantu kami share, yang terbanyak share dan komen, insyaAllah kita akan pilih 5 orang untuk beri RM10. So sebelum tu saya nak beritahu semalam Hari Guru, selamat Hari Guru Dr. Amir. Ya, sama-sama kita, selamat ikut. Semalam kami ada buat Hari Guru sales yang mana kita bagi combo cemerlang, bukan bagi kena beli combo cemerlang dan juga satu hand sanitizer ni kita bagi percuma 4 sachet OC-OC lagi yang bernilai RM24. Kemudian postage percuma. Lepas tu kita bagi juga hadiah telekong untuk cikgu-cikgu perempuan. Yang cikgu lelaki dapat mungkin boleh bagi pada isteri lah. Jadi ramai sangat yang membeli. Sepatutnya kami buat promosi tu 1 hari je semalam 16 Mei. Tapi ramai sangat yang minta. Jadi kami lanjutkan 17 Mei. Okay. So boleh pergi pada www.ococ.my untuk tengok apa itu OC-OC dan pilihlah minum OC-OC kerana ia bernutrisi tinggi. Okay. Ada soalan ke untuk Dr. Amir? Nampaknya Dr. Amir kita ni dah cerita macam-macam lah, bukan bina hidup indah bersama OC-OC je, kita dah cerita banyak benda. Mungkin cerita-cerita itu ada cerita-cerita inspirasi. Saya kalau dengan Dr. Amir ni saya suka sebab Dr. Amir banyak sangat cerita-cerita binatang. Dia tadi dah cerita pasal buaya kan. Tadi ada Dr. Ros tanya cerita buaya dan sang kancil ke? Bukan, rupanya cerita lain. Sebab tu saya kata saya tak pernah dengar lagi cerita ni. Saya teringat lah kisah Saleha. Saya ada satu hari, saya tak ingat tahun bila, saya ingat 2017 ke 2016. Ketika itu di hotel, di Art Hotel, Section 7. Dan Shah Alam. Masa tu kami sedang berguru tentang NLP lah. Saya dengan Dr. Rizal. Dan ketika tu kami bertiga dengan arwah Dr. Syahril. Rindunya kat dia. Dan OC belum ada. Tahun 2016. Saya ingat 2016. Ya, betul. Sebab Dr. Rizal join PSM 2016. Sebelum tu dia ada cerita benda ni dekat PSM. Dia ada cerita? Cerita apa? Ya.
Big Y dia. Tak apa, Dr. Amir cerita dulu. Bukan pasal Big Y tu. Saya ada cerita lah. Dia Big cerita Y dia tu naik lain. kereta. Ini cerita lain. Okey. Okey. Dr. Amir Kita dulu dulu apa cerita. yang awak nak cerita? Sama tak apa Ya yang Allah, berlaku? bergaduh. Okey. Ada soalan Dr. Amir. Anak Dr. Amir main gadget tak? Main. Tapi kita ada guru besar. Guru besar dia mak dia. Mak dia yang Mak jadi dia guru besar. kecil je. Ha? Mak dia kecil je tapi jadi guru besar. Oi, jangan. Besar tu pangkatnya. Orangnya kecil. Jadi memanglah gadget tak dapat dipisahkan kan. Kita pun sedang Ya. bergadget ni. Ya. Maknanya inilah zaman ya. Tapi memanglah kalau mak dia dah cekap pinggang, ada waktu-waktu je dia bagi. Rotan kat tangan. Nanti yang bertempialan lari. Yang nak mandi-mandi. Saya berhati je sebab isteri saya uruskan dulu. Saya berhati je kan. Kalau tak tahan pun saya pun marah juga. Tu dengar suara kat belakang tu suara dia ke suara apa? Tu dia mengajuk saya lah tu. Dah cukup. Okey, yang saya nak cerita tadi. Habiskan cerita. Saya punya cerita tadi, Dr. Rizal bercerita kenapa dia ke sana ke sini belajar, lepas tu datang lagi kelas, apa yang Dr. Rizal nak cari. So dia teringatlah, dia kata cerita dengan kawan dia masa tu dia bertiga dalam kereta di Shah Alam nak pergi kelas NLP macam tu. So masa tu dia duduk kat belakang Dr. Amir. Dr. Rizal duduk belakang. Ini cerita siapa? Cerita awak ke cerita saya? Cerita Dr. Rizal. Dr. Rizal cerita saya. Aduh. So kemudian Dr. Amir bawa kereta. Betul kan? Dr. Amir bawa kereta. Dr. Amir tanya Dr. Rizal. Sebenarnya panggil abang saya bang, kau pergi belajar sana, pergi belajar sini, pergi belajar sana, pergi belajar sini. Apa yang kau nak sebenarnya ni? Aku pun tak faham lah, kata kan. Lepas tu, ibu cakap, aku buat semua ni kerana ummah. So waktu tu Dr. Amir brake kereta terus macam terlompatlah semua orang dalam kereta tu. So Dr. Amir kata, kerana ummah. So itulah ceritanya. So Dr. Amir punya cerita apa dia? Dia dah macam sebab mengumpat Dr. Rizal pula dah. Itulah dia. Yang itu yang kita katakan bagaimana membina kepercayaan kan. Kita menggunakan produk Dr. Rizal bukan saja produk terbagus sebab kita percaya. Dan bila kita percaya kesannya lebih lagi. Dan balik pada cerita saya, itu cerita besar sebenarnya yang membawa kepada kenapa ramai orang percaya termasuk saya. Okay. The big why yang dia tunjukkan dan dia nyatakan di dalam kereta itu sebenarnya adalah peristiwa besar. Bukan saja peristiwa besar kepada kami yang ada dalam kereta itu, Dr. Rizal juga menjadi peristiwa besar kepadanya untuk apa yang dia jadi sekarang, bagaimana dia terbang sekarang. Dan agak menarik, sebelum cerita pasal dalam kereta ni, ketika di hotel tu yang saya kata di Section 7, di Art Hotel tu, habis je program NLP, hari yang keberapa saya lupa, kita balik semula ke hotel tapi kita bersembang-sembang dekat kafe hotel. Saya tak ingat kafe hotel ke ada restoran yang berdekatan dengan hotel. Daripada pukul 4 sampai pukul 7. Pukul 4 sampai pukul 7. Dan kita bercakap tentang hal ini. Dan akhirnya bila saya tanya, bang, maknanya bagus produk ni. So bila kau nak keluarkan produk ni, bila nak dikilangkan produk ni? Dan dia bercerita pada saat itu, rupanya tak sangka dalam beberapa ketika dan telah menjadi kenyataan. Dan hari ini full time kepada membangunkan nilai kasih sayang, dianalogikan sebagai OC ni sebagai tanda kasih sayang. Dan saya rasa begitu terharu atas perjuangan ini, jihad bisnes ini, dan saya sentiasa mendoakan sahabat saya untuk terus berjaya. Walaupun ada banyak cabaran yang beliau lalui, saya percaya dan ramai rakan-rakan sahabat-sahabat percaya dia boleh lakukan, dan kami sebenarnya sama-sama bersama dengan beliau untuk mempertahankan, untuk kata orang
kalau kita tak terlibat secara langsung dengan produk ini, bukan pembuat produk, tapi kita sama-sama dalam pasukannya untuk berjuang dalam jihad bisnes beliau, Dr. Rizal. Itu yang saya Masya Allah. Nak menangis pula rasa. Sebab baru ni masa kami meeting dengan tim-tim ejen, kami bercerita macam semua orang kita nak support. Bukan kita support Dr. Rizal sebenarnya, tapi Dr. Rizal ni adalah wadah atau jambatan yang Allah berikan dia kehebatan, kemahiran, kecekapan semua-semua ni kan, macam nak scan otak orang, bukan sebarang-sebarang nak scan otak orang. Mak Saleh dia nak scan, tapi adakah Mak Saleh tu dia datang ke Malaysia ni dan dia beri ilmu tentang otak yang bagus macam mana, otak tak bagus macam mana. So hadirlah Dr. Rizal ke sini. Sebenarnya ia adalah impak yang besar kepada Malaysia sebenarnya, bukan saja kepada OC-OC sendiri. So perjuangan ni adalah perjuangan yang sangat besar. So sebab tu baru ni tim OC-OC sebut kami ni adalah orang kata tentera yang menyebarkan kebaikan OC-OC. Dan Dr. Amir, ramai selalunya kalau saya join produk mana-mana, ejen-ejen dia adalah orang-orang yang memang nak buat duit, tapi dengan OC-OC mereka bukan nak buat duit sangat pun dengan OC-OC, tapi lebih mengguna dan menyebarkan OC-OC. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu ejen OC-OC ramai adalah golongan-golongan profesional kebanyakan mereka. Kan kalau kita tengok ada lawyer, ada pensyarah, ada engineer, programmer. Memang orang-orang yang ejen-ejen kita ni memang profesional dan ada kepakaran yang terhebat, insyaAllah, Alhamdulillah. So kita dah 41 minit. Kalau tak ada, mungkin ada yang nak tanya soalan. Kalau tak ada, mungkin Dr. Amir boleh berikan kata-kata terakhir beliau. Skrip saya sebenarnya lain cerita hari ni kan, tapi agak menarik kerana soalan-soalannya tiba-tiba pula dan agak menarik. Bina hidup bahagia ni, saya nak simpulkan ialah kehidupan yang indah adalah bermula daripada dalam, kan? Daripada dalam. Baru nanti apa yang di luar itu hanya bonus dan menjadikan kita bahagia. Tapi kalau kita tanya apa yang sepatutnya berlaku pada kita untuk kita rasa bahagia, jawapannya tak ada, nothing. Kan kita yang menentukan kita bahagia ke tidak. Walaupun tak berlaku apa-apa di luar, tetapi kita yang menentukan kita bahagia ke tidak. Kan? Jangan kita kebergantungan bahagia itu mesti apa perkara yang berlaku di luar. Ada banyak duit baru kita rasa bahagia. Tak ada duit kita tak ada bahagia. Kan? Ada kawan baru kita bahagia. Tak ada kawan kita tak bahagia. So kita telah memberikan syarat kepada keindahan hidup kita. So balik maknanya kita kena reset dalaman, inner world, dunia dalaman kita. Bahagia daripada dalam, kita luar bahagia. Hari raya ni kita punya pintu tertutup kan sebab PKP. Kita buka lah inner world kita, raya daripada dalam ni. Kalau kita raya daripada luar, alhamdulillah bonus kita boleh rayakan secara fizikal, tapi yang daripada dalam ni dulu. So bayangkan ketika kita membuat keputusan memilih untuk rasa bahagia di dalam, apa pun yang berlaku di luar tidak memberi kesan kepada kita. Kan? PKP berlaku, kita tetap maintain. Saya ni beberapa hari ni keluarga saya dekat grup WhatsApp ni hantar lagu raya je. Bila duk dengar-dengar macam sedih juga. Kita pun terngiang-ngiang kan. Betul-betul mencabar ni, betul-betul bahasa gurauannya betul-betul cek gaduh ni. Dengan lagu-lagu yang sedih ni kan. Tapi ialah makna yang kami berikan, yang penting ialah keluarga kita sihat. Keluarga kita masih lagi boleh menyambut walaupun sedikit perbezaan. Dan boleh call pun. Jadi kenapa perlu bersedih? Jadi syukur itu yang sedang dididik kepada kita sekarang ni. Kan? Jadi pada saya dalam. Dan iceberg, kalau masih ingat, iceberg ini Titanic punya cerita. Jadi yang kita perlu hidup daripada dalam, kan? Sebab orang tak nampak. Bila tak nampak ni kita rasa dia senang, dia mudah, bolehlah dia orang OC-OC. Dia memang dah ada link dengan Dr. Rizal. Tak semudah itu. Apa yang perjuangan orang di dalam OC-OC yang kita tak tahu dan kita tak nampak lebih banyak lagi. Kan? Dia menjadi pendokong. Kita tak mampu jadi pendokong, kita support. Ini adalah jihad bisnes orang Islam. Yang ini kita kena support. Kan? Jadi akhirnya untuk hidup daripada dalam, iceberg yang kat dalam itu menghujam sampai ke dasar laut, yang itu patut kita utamakan. Macam hidup kita ni macam sebiji telur kan?
Telur ni kalau kita pecahkan daripada kekuatan luaran, maka kehidupan akan berakhir. Kalau telur dipecahkan daripada kekuatan dalaman, kehidupan baru akan bermula. Mudah-mudahan dengan kehidupan baru yang daripada dalam ini menjadikan dunia luar bersinar kerana dalaman kita. Mudah-mudahan. Yes, Alhamdulillah. Best tu. Sebenarnya saya dengan Dr. Amir juga akan bersiaran di live Facebook Salihah Idris pada 27 hari bulan 5. Sebenarnya kita nak cerita pasal raya tertutup, raya terbuka tu. Tapi Dr. Amir dah bagi teaser sikit dah. Okay. Sebenarnya Dr. Amir kalau kita nak fikirkan waktu PKP ni, PKP ni sebenarnya ialah waktu peperangan sebenarnya. Betul tak Dr. Amir? Kita melawan tentera yang tak nampak kan. Jadi orang kata hari raya Aidilfitri, hari raya fitrah tu kita kembali pada fitrah. So sebenarnya kita kena cari makna apa itu fitrah balik sebenarnya. Yes. Ya. Betul. Okay. Saya ingat kita tak jawab lagi satu soalan daripada Puan Fazlina ni, dia tanya pukul berapa main gadget? Pukul berapa main gadget? Maksudnya dia tanya tadi waktu bila dibenarkan main phone anak-anak Dr. Amir tadi. Sangat subjektif. Bila dia tengah boring tu dia nak, kita bagi lah. Tapi kalau dia tengah sibuk, kita tak bagi dan kita bagi limit setengah jam ke 1 jam, lepas tu stop. Tukang stop macam biasalah. Mak dia yang tadi melihat masa kan. Sebab kita tahu gadget ni boleh banyak beri kesan kepada otak kita mengecut dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak boleh elak juga. Kita terpaksa bergadget juga. Apatah lagi musim PKP ni lebih banyak lagi tempoh masanya. Bekerja daripada rumah mesti ada gadget dan sebagainya. Tapi ingat kalau kita kena ada skill detox minda ni. Jadi bila kita detox balik maknanya dia natural balik. Jangan kita duk fokus, lepas tu tidur lambat, makan tak jaga, osi-osi tak minum, jadi masalah. Kalau kita nak tenaga, minum osi-osi sebelah pagi. Pagi tadi bila saya sahur, memang setiap sahur kami anak beranak minum osi-osi setiap pagi. So kita nak dapatkan tenaga insyaAllah. Ya boleh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Best sangat hari ni punya dialog perbualan berborak-borak ni. Tak jadi Dr. Amir dia tanya saya satu soalan ni tadi. Alhamdulillah dapat juga saya dengar daripada soalan tu. Okey, terima kasih pada semua yang komen, yang share, yang bersama-sama view. Okey, insyaAllah itu saja daripada kami. Kita jumpa esok dengan Facebook Live OCOC bersama Dr. Azma, Sharifah Azma, bangkit selepas kanser. Okey. Ni dengan cancer survivor insyaAllah. Bersama kita esok jam 11 pagi. Terima kasih Dr. Amir. Assalamualaikum. Okay. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.